Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 2 Disember 2020. Tugasan pada hari ini menonton YouTube yang cikgu sediakan. Tajuk untuk hari ini ialah contoh-contoh soalan subjektif tahun 6. Jadi ini adalah satu pengenalan kepada topik tahun 6. Kedua, menjawab lembaran kerja yang cikgu lampirkan dalam bentuk Word. Jika tidak berkemampuan untuk print, tiada komputer, tiada printer, boleh saja salin dalam buku. Lihat dan salin dalam buku. Selamat belajar. Okey, kita lihat sekarang soalan yang pertama. Rajah menunjukkan 5 keping kad nombor. Digit 3, 7, 5, 0 dan 1. Soalan bahagian yang pertama menyatakan gunakan semua kad nombor itu untuk membentuk satu nombor 5 digit yang mempunyai nilai terkecil. Kita lihat ya. Untuk membentuk nombor nilai terkecil, kita mesti susun digit dari kiri yang paling kecil. Tapi jika soalan minta nilai terbesar, kita mesti susun dari kiri digit yang paling besar yang diberi pada kad nombor tersebut. Jadi untuk jawapan soalan yang pertama ialah 10,357. Banyak murid membuat kesilapan dengan meletakkan sifar di tempat yang pertama sekali disebabkan paling kecil. Ini adalah salah. Jika ada sifar, soalan minta nilai terkecil, kita mesti susun sifar tersebut pada tempat yang kedua. Ini kerana jika kita susun dan letakkan sifar di tempat yang pertama, nombor tersebut akan menjadi 1357. Nombor itu adalah bukan nombor 5 digit, tetapi nombor 4 digit. Kemudian kita lihat juga soalan yang kedua menyatakan, berdasarkan jawapan di atas, nyatakan digit yang berada pada nilai tempat ratus. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena ingat semula formula nilai tempat iaitu sa, purari, puri, rariju. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Murid membuat kesilapan dengan tidak melihat jawapan pada jawapan satu tetapi melihat susunan nombor kad nombor yang paling atas sekali. Sebenarnya soalan minta kita refer pada jawapan kita pada soalan pertama. Jadi bila kita lihat jawapan kita adalah 10,357 dan digit yang berada pada tempat ratus ialah digit 3. Ada juga murid membuat kesilapan. Dia tahu jawapan dia 3 tapi dia tulis 300. Jadi ingat, bila soalan meminta kita menyatakan digit. Jadi digit mesti dia satu saja digit dia. Jadi dalam soalan ni dia tulis digit 3. Kita lihat pula soalan yang kedua. Okey. Untuk soalan kedua berkaitan dengan bentuk, rajah 2 terdiri daripada beberapa buah segitiga yang sama besar. Jadi kalau kamu lihat, segitiga tersebut membentuk satu bentuk dan terdapat 8 segitiga. Soalan yang pertama meminta untuk melorek 3/4 daripada seluruh rajah itu. Sedangkan kalau kamu lihat, bentuk tersebut bukan terdiri daripada 4 tetapi 8 segitiga. Untuk menjawab soalan tersebut, kamu lihat ya, ada dua cara. Cara yang pertama, kamu lihat 3/4. Jadi apabila pembawah dia sifir 4, kita lihat sifir 4. Pada sifir 4, terdapat 2 kali 4, 8. Jadi, 3/4 atas dan bawah didarab dengan 2.
Jika 4 kali 2 menjadi 8, 3 kali 2 menjadi 6. Jadi, kita perlu hitamkan 6 bahagian. Untuk cara yang kedua, tak perlu mengingat sifar 4, tetapi terus menggunakan operasi darab. 3/4 daripada 8, maksudnya 3/4 kali 8. Kita boleh kecilkan 4 dengan 8 menggunakan sifar 4. Jadi 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Bila kita potong dan potong, tinggal 3 dengan 2. Jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi kita kena lorekkan 6 bahagian. Soalan kedua meminta menukarkan 3/4 kepada peratus. Jadi cara untuk menukarkan 3/4 kepada peratus. Cara yang pertama, kita rujuk jadual pecahan dan peratus seperti yang cikgu tunjukkan. Setiap peratus itu ada pecahan-pecahan yang berkaitan dengan peratus tersebut. Contoh dia, 25% pecahan yang berkaitan ialah 2/8 dan 1/4. Contoh lain, 50% pecahan yang berkaitan ialah 5/10, 4/8, 3/6, 2/4 dan 1/2. Kita lihat lagi pada jadual pecahan dan peratus dan pecahan. 60%, 70%, 75%, 80% dan 100%. Jadi daripada jadual tersebut kita dapat lihat pecahan 3/4 bersamaan dengan 75%. Cara yang kedua yang biasa dan memang kamu sudah hafal pun semasa darjah 5 iaitu sifar 100. 20, 25, 52, 25/4. Sifar ni adalah sifar mudah untuk mencari peratus. Jadi bila kamu lihat 4, kamu nampak yang 4 perlu didarab dengan 25. Jadi apabila bawah darab dengan 25, di atas juga didarab dengan 25. Jadi 25 darab dengan 3, 75. 75%. Ini adalah cara yang paling cikgu galakkan memandangkan kesemua kamu memang sudah pun berjaya menghafal sifar 100. Seterusnya soalan 3. Soalan 3. Yang pertama. Muaz dikehendaki melukis sebuah poligon yang mempunyai ciri-ciri berikut. Bilangan sisi lurus 6, bilangan bucu 6, bilangan sudut 6. Namakan poligon yang dilukis oleh Muaz. Untuk mengetahui yang mana poligon yang betul, kamu perlulah menghafal jadual poligon seperti yang cikgu tunjukkan ini. Pertama, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon. Semuanya berakhir dengan agon, yang di hadapan saja berubah. Pent, 5, heksagon 6, heptagon 7, oktagon 8. Jadi kalau kamu tengok di sini, kamu sudah pun boleh tahu jawapan yang betul. Okey, untuk soalan ketiga. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi empat tepat. Jadi ingat ya, kalau segi empat sama dia punya sisi dia lurus, sisi dia sama, dan kalau segi empat tepat dia punya sisi dia berbeza panjang dengan lebar. Jadi di belah kiri adalah segi empat sama, yang sebelah kanan itu adalah segi empat tepat. A. Hitung jumlah luas dalam sentimeter persegi kedua-dua bentuk itu. Jadi kamu sudah pun mempelajari pada tahun ini formula luas. Kalau segi empat tepat dan segi empat sama, formulanya ialah panjang darab lebar. Cuma bezanya segi empat sama, panjang lebar dia sama. Segi empat tepat, panjang lebar dia berbeza. Tetapi untuk segitiga, formula luasnya cikgu dah ajar pun. Ta, ti, tu. Tapak darab tinggi bagi 2. Jadi kamu kena ingat ya,
segitiga, kamu mungkin akan jumpa tinggi di bahagian tengah, di bahagian tepi, atau kamu kena ukur sendiri jika segitiga tersebut menyerong. Jadi dia punya formula dia T-2. Tapak darab tinggi, kamu dapat jawapan bahagi dengan 2. Okey, jadi cara jalan kerja dia, 6 kali 6 cm persegi, itu untuk segi empat sama. Tambah dengan 4 kali 3 cm persegi, itu adalah segi empat tepat. 36 cm persegi tambah 12 cm persegi, jadi jawapan dia ialah 48 cm persegi. So ingat ya, kalau luas cm 2, kalau perimeter cm sahaja, tak ada dua kecil tu, dan kalau isi padu cm 3 kecil. Untuk soalan B, lukis sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas yang sama dengan jumlah luas dua bentuk di A. Jadi kalau kamu tengok, jawapan yang A tu ialah 48 cm persegi. Jadi 48 cm persegi, kamu bina saja segi empat tepat, asalkan segi empat tepat tersebut mempunyai jawapan luas 48 cm persegi. Jadi kalau kita lihat contoh dia, kamu boleh ambil apa saja sifir asalkan jawapan dia 48. Jadi dalam contoh yang cikgu beri, cikgu buat 12 dia punya panjang, 4 dia punya lebar, jadi 12 cm darab dengan 4 cm, 48 cm persegi. Kamu boleh juga guna sifir 6. 6 kali 8, 48. Jadi kamu boleh ambil 6 sebagai panjang, 8 sebagai lebar, ataupun 8 sebagai lebar, 6 sebagai panjang, sama saja jawapannya 48. Okey, itu saja pengajaran pada hari ini. Cikgu harap bila kamu faham penerangan yang cikgu berikan, kamu akan menjawab soalan yang cikgu sertakan dalam grup WhatsApp ini bentuk format Word. So, kalaulah kamu mampu, ada print, ada printer, so cikgu harap kamu boleh menjawab soalan yang cikgu berikan. Yang mana yang tak boleh print, tidak mengapa, kamu just menjawab, tengok soalan tersebut dan jawab dalam buku. Okay, bye.